Maksudnya, yang menutup aurat, dia kena solat. Dan yang tak menutup aurat pun, dia kena solat. Cuma dari segi perbandingan. Assalamualaikum. Hai guys. Seminggu ni kecoh jugalah tentang kenyataan Johan Raja Lawak. Dia kata, kalaulah dia diberi pilihan antara wanita yang bertudung tapi tak solat dengan wanita yang tak bertudung tapi solat, dia akan pilih wanita yang tak bertudung tapi solat. Okey, isu ni Brahmin nak komen pada 4 sudut. Pertama, sebagai saksi di tempat kejadian. Kedua, dari sudut hukum. Ketiga, uslub dakwah ataupun pendekatan dakwah. Dan keempat, sikap kita. Okey, pertama, Brahmin menjadi saksi tau. Sebab Brahmin berada di tempat kejadian. Dan Brahmin tonton daripada awal sampai akhir. Kerana ada manusia yang telah mengedit video kenyataan Johan sekerat-sekerat di luar konteks, akhirnya orang salah faham. Lepas tu pula buat pula caption yang memang mengundang salah faham. Apa yang berlaku sebenarnya? Masa program tu, Johan kata, kalau dia diberi pilihan, pertama wanita yang bertudung tapi tak solat, kedua wanita yang tak bertudung tapi solat, dia pilih yang tak bertudung tapi solat. Kerana orang yang solat, dia ada tempat pergantungan iaitu pada Allah Azza wa Jalla. Tapi kalaulah ada pilihan ketiga, iaitu yang dah lah bertudung, lepas tu solat, of course lah lagi bagus. Tapi konteks yang Johan kata, kalau diberi dua pilihan, itu maksud dia. Okey, kedua, dari sudut hukum, tidak ada ulama dan fuqaha mengkafirkan wanita yang tak menutup aurat. Paling tinggi pun dosa besar. Tetapi ada ulama, ada fuqaha yang mengkafirkan mereka yang tak solat. Antaranya di dalam mazhab Hambali. Dan di dalam hadis, antaranya dalam Sahih Bukhari, Nabi sebut, Bunyan Islam ala khamsin. Terbinanya Islam atas 5 perkara. Pertama, syahadatin an la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maksudnya 2 kalimah syahadah. Kedua, wa iqamatis salah. Mereka yang mendirikan solat. Ketiga, wa ita'iz zakah. Keempat, wal hajj. Kelima, wa shaumi Ramadan. Iaitu puasa di bulan Ramadan dan juga haji. Maksudnya, solat ni adalah salah satu rukun Islam. Mereka yang tak solat, meninggalkan solat, adalah mereka yang merobohkan rukun Islam ini. Di dalam hadis riwayat Tirmizi, Imam Ahmad, Abu Daud dan juga Ibnu Majah, Nabi kata, inna awwalama yuhasabu bihi minkumul abd yaumal qiyamah min amalihi salatuhu. Sesungguhnya amalan pertama yang akan dihisap di hari akhirat kelak adalah pada amalan solatnya. Hadis ini menggambarkan betapa besarnya, pentingnya solat dan juga betapa besarnya dosa mereka yang meninggalkan solat. Ada satu lagi hadis riwayat Baihaqi dan juga Imam Ahmad. Nabi kata, man tarakas salah muta'ammidan faqad bari'at minhu zimmatullah. Maksudnya, barang siapa yang meninggalkan solat dengan sengaja, maka dia akan dijauhkan daripada perlindungan Allah Azza wa Jalla. Nah, sekali lagi, betapa besarnya dosa mereka yang tak menunaikan solat. Adakah dengan Brahmi kata macam tu, maka yang tak tutup aurat tu tak berdosa? Tak. Tak solat berdosa. Tak menutup aurat juga berdosa. Maksudnya, yang menutup aurat, dia kena solat. Dan yang tak menutup aurat pun, dia kena solat. Cuma dari segi perbandingan, di antara mereka yang menutup aurat tapi tak solat, dengan mereka yang tak menutup aurat tapi solat, memanglah dua-dua tu tak bagus. Tapi dari segi perbandingan, lagi bagus mereka yang solat walaupun dia tidak menutup aurat. Dan benda ni ada kaitan dengan yang ketiga, iaitu uslubud dakwah, pendekatan strategi dakwah. Apabila seseorang tu solat, maka dia akan menghayati apakah konten dalam solat. Disebut inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidupku, matiku, ibadah, pengorbananku kerana Allah. Dan dalam solat pula, syarat untuk solat itu sah antaranya mesti menutup aurat. Mudah-mudahan dengan dipakai telekung, dengan ditutup aurat untuk solat, maka lama-kelamaan hati dia akan lembut, hati dia akan terbuka untuk menutup aurat. Dan disitulah strategi Johan untuk mendakwahkan isterinya untuk menutup aurat. Apatah lagi, hidayah ini bukan kerja kita. Hidayah adalah urusan Allah Azza wa Jalla. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallah yahdi man yasha. Ayat ini turun apabila 4 saudara Nabi meninggal di pangkuan Nabi, dia tak masuk Islam. Padahal dia jaga Nabi, dia melindungi Nabi, dia bela Nabi, tapi dia tak mati Islam. Nabi sedih. Allah Ta'ala bagi tahu kepada Nabi, sesungguhnya engkau, wahai Muhammad, tidak boleh memberi hidayah pada orang, tetapi Allah sahaja yang berkuasa memberi hidayah kepada sesiapa yang Allah kehendakkan. Nabi pun tidak dapat mengislamkan bapa saudaranya. Ini kan pula kita manusia biasa. Kita berikhtiar berusaha, tapi kerja hidayah adalah kuasa Allah Azza wa Jalla. Dan yang keempat, sikap kita.
perasan tak, kadang-kadang orang kita ni tidak adil. Bila orang tu tak berkopiah, rambut panjang pula diikat pula, lepas tu pakai seluar jean, tak pakai jubah, tak pakai serban, walaupun dia cakap benda yang betul, orang buat tak tahu. Tetapi kalau orang tu berjubah, berserban, berkopiah, berjanggut, apa yang Johan sebut ni sama sebiji dengan seorang ustaz yang bercakap. Contoh, apa kau perempuan tak tutup aurat, tapi solat 5 waktu tak pernah tinggal? Alhamdulillah. Dia tidak tinggal solat, maka dia ada nama Islam. Tapi kalau tinggal solat, tak ada satu rukun, tak ada lah nama Islam. Faham? Macam orang sembahyang ada 13 rukun, dia tinggal rokok saja, sujud buat belaka. Baca Fatihah sedap macam Syekh Sudai, sujudnya lama, seminggu lebih sekali sujud. Tapi rokok tak ada, tak jadi. Tidak dinamakan semayang. Maka 5 rukun, tak ada satu rukun semayang, tidak bernama Islam. Dah tu tak tutup aurat, maka tak tutup aurat dikira dia berdosa kepada Allah. Tapi dia panggil orang ni masih menjaga Islam dia dari tercabut. Kerana orang yang tinggal semayang sudah tercabut Islam dia, melayang-layang. Maknanya perempuan yang tak pakai tudung tapi semayang lebih baik daripada yang pakai tudung tapi tak semayang.